Selamat datang ke channel Cikgu Rizal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam video pengajian perniagaan semester yang pertama, bab yang kelima, sumber manusia bahagian kedua. Hari ini kita akan tengok subtopik 5.2 iaitu proses perancangan sumber manusia, penentuan keperluan sumber manusia dan juga faktor penentuan keperluan sumber manusia. Okey, baik. Yang pertama sekali kita tengok apa itu proses perancangan sumber manusia. Proses perancangan sumber manusia merujuk kepada proses menganalisis keperluan sumber manusia pada masa kini dan masa depan bagi tujuan merangka strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia. Seterusnya, mari kita tengok pula objektif perancangan sumber manusia. Okay, ada 4 objektif. Yang pertama, untuk mengetahui keperluan pekerja, iaitu membuat analisis terhadap keperluan tenaga pekerja di masa depan. Okay, dari aspek kuantiti dan kelemahan pekerja. Okay, so kita buat analisis dan kita nak tentukan berapa pekerja yang bakal kita ambil ataupun yang bakal ada pada masa hadapan. Okay, dari aspek kuantiti, bilangan dan juga kelemahan-kelemahan pekerja yang sedia ada. Okay, yang kedua, untuk melaksanakan program sumber manusia berkesan bagi mewujudkan program susulan dan komprehensif setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan pekerja. So, maknanya dalam proses perancangan tersebut, mungkin ada beberapa perkara yang telah kita kena pasti berkaitan dengan kelebihan ataupun kelemahan pekerja. Dengan maklumat tersebut, kita akan rangkakan apa program-program yang bersesuaian kepada pekerja-pekerja tersebut. Yang ketiga, menyediakan pekerja yang berkelayakan dan bersesuaian bagi memastikan kekosongan suatu jawatan diisi dengan calon yang bersesuaian dan berkelayakan mengikut ciri-ciri yang diperlukan, dan penekanan kepada kemahiran dan kebolehan yang sesuai dengan tuntutan masa. So, bila bahagian sumber manusia ni melakukan perancangan yang teliti, so sekiranya terdapat kekosongan jawatan, so kita dah plan dah, calon yang mana bersesuaian, apa ciri-ciri kelayakan yang diperlukan, dan juga apa kemahiran-kemahiran ataupun kebolehan yang diperlukan oleh sesuatu jawatan tersebut. Dan objektif yang terakhir ialah sebagai asas penilaian program sumber manusia, iaitu sentiasa menilai keberkesanan program yang telah dilaksanakan supaya tindakan penambahbaikan dan pembetulan dapat diambil. So sekiranya perancangan itu menepati apa yang kita rancang, maknanya program itu berkesan. Tapi sekiranya berlaku sebaliknya, so kita akan melakukanlah aktiviti pembetulan bagi memastikan program yang kita rancang seterusnya akan berjalan dengan lancar. Seterusnya kita tengok pula proses perancangan sumber manusia. Ada berapa proses perancangan sumber manusia? Terdapat 3 proses perancangan sumber manusia, iaitu yang pertama analisis kerja, yang kedua menentukan keperluan dan yang ketiga memenuhi keperluan. Jom kita tengok huraian untuk setiap proses yang berikut. Proses yang pertama ialah analisis kerja, iaitu mengumpul dan menganalisis maklumat berkaitan kerja seperti tanggungjawab, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperlukan oleh sesuatu jawatan. So di bawah analisis kerja ni dia ada 2, iaitu penghuraian kerja dan spesifikasi kerja. Penghuraian kerja ni ialah satu dokumen formal yang menghuraikan tugas dan tanggungjawab sesuatu jawatan. Sebagai contoh, kerani. Itu jawatan. So dia akan senaraikan apa tugas dan tanggungjawab seorang kerani. Dan benda itu akan didokumentkanlah, diletakkan dalam fail. Yang kedua ialah spesifikasi kerja, iaitu satu dokumen formal yang menggariskan kelayakan yang diperlukan untuk menjawat sesuatu jawatan. Sebagai contoh dari segi kelayakan akademik, kemahiran teknikal, kemahiran fizikal dan juga personality. Sebagai contoh kalau kita ambil tadi jawatan kerani, so dia kena nyatakan apa kelayakan untuk mengisi jawatan
kerani tadi. Okey, sebagai contoh SPM ataupun diploma. Okey, kemahiran teknikal. Okey, sebagai contoh kemahiran menggunakan komputer. Mungkin dia ada CJ yang berkaitan dengan komputer. Okey, dan lain-lain. Kalau kata contoh pekerjaan lain, contoh askar, mesti dia ada kemahiran fizikal. Okey, kemudian dari segi personality. Personality ni mungkin untuk kerja-kerja sebagai orang kata berhadapan dengan orang ramai. Mungkin personality berperwatakan yang menarik dan sebagainya. Okey, so yang detail tu termasuk dalam spesifikasi kerja. Okey, yang kedua menentukan keperluan, iaitu menentukan keperluan sumber manusia secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan carta pergantian dan inventory kemahiran. Okey, penentuan sumber manusia boleh dibuat melalui peramalan sumber manusia dengan inventory sumber manusia. Kemudian tentukan sama ada berlaku penambahan atau kurangan sumber manusia. Okey, pada peringkat yang kedua atau proses yang kedua menentukan keperluan ni, so kita akan buat ramalan. Okey, berapa bilangan sumber manusia yang bakal kita ambil, okey, dengan inventory stok sumber manusia yang sedia ada ni. Okey, sebagai contoh, mungkin masa akan datang kita ramalkan berlaku pertambahan permintaan terhadap produk kita. Ini bermakna akan berlaku pertambahan pekerja. Okey, so kita compare dengan jumlah pekerja yang sedia ada. Kalau kata jumlah pekerja sedia ada ni tidak mampu menampung permintaan yang tinggi pada masa akan datang, so kita akan ambil pekerja-pekerja yang baru. So bilangan dia dari segi kuantiti dia dan juga kualitatif tu segi kelayakan dan sebagainya lah. So kita akan compare. Kalau kata kita nak ambil daripada sumber dalaman, so kita akan tengok daripada inventory kemahiran yang kita ada. Okey, calon-calon yang berkelayakan. Okey, yang ketiga ialah memenuhi keperluan, iaitu mengisi kekosongan jawatan melalui pengambilan pekerja baru, sama ada dari sumber luaran atau dalaman. Okey, memberi latihan tambahan bagi pekerja yang kurang cekap. Okey, so proses yang kedua tadi kita dah tentukan dah. Okey, berapa bilangan yang perlu kita ambil dan sebagainya. So, proses yang ketiga ialah memenuhi keperluan tadi. Dari segi bilangan tadi, kalau kata kita nak perlukan penambahan 50, so kita akan ambil 50 orang untuk mengisi jawatan tersebut. Dan calon itu boleh terdiri pada dua sumber, iaitu sumber dalaman ataupun sumber luaran. Okey, dah dapat tu, kemudian kita akan bagilah kursus-kursus yang bersesuaian kepada pekerja-pekerja yang kurang mahir tadi. Sekarang kita tengok pula kaedah penentuan keperluan sumber manusia. Okay, berapa kaedah yang digunakan dalam menentukan keperluan sumber manusia? Terdapat 4 kaedah penentuan keperluan sumber manusia. Yang pertama, meramal sumber dalaman. Yang kedua, meramal sumber luaran. Yang ketiga, carta pergantian. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, ialah inventory kemahiran. Kaedah penentuan keperluan sumber manusia yang pertama ialah meramal sumber dalaman. Sumber dalaman merujuk kepada pekerja yang sedang berkhidmat dalam organisasi ataupun dalam kata lain pekerja yang sedia ada dalam sesebuah syarikat. Okay, kaedah ini lebih mudah kerana lebih menjimatkan kos dan prestasi kerja sudah diketahui. Okay, so maknanya bila kita ambil pekerja sedia ada dalam syarikat, so kita tak perlulah kata mungkin melakukan sesi temuluga dan sebagainya. Okey, dan banyak kos-kos yang boleh kita jimatkan dan juga rekod pekerja sudah sedia ada dalam inventory kemahiran ataupun inventory pekerja kita. Okey, antara kelebihan dan juga kelemahan sumber dalaman, kelebihan yang pertama ianya dapat memotivasikan pekerja. Okey, kerana wujud kemungkinan kenaikan pangkat. So maknanya bila kita tahu okey, kalau kita kerja bagus dan sebagainya, ada peluang untuk kita naik pangkat. Okey, dan gaji pun akan bertambah dan sebagainya. So, pekerja lebih bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada syarikat. Okey, kelebihan yang kedua ialah pekerja lebih memahami budaya organisasi. So, pekerja sedia ada ni, kita tak perlu nak terang dah tentang budaya dan sebagainya sebab dia orang dah sedia maklum. Okey, so kita tak perlulah buat program redaksi yang menerangkan pasal budaya organisasi. Okey, yang ketiga, maklumat pekerja pun sudah sedia ada. Okey, so majikan
tidak perlu bimbang mengenai pekerja sebab rekod-rekod tu telah diketahui. Okey, prestasi pekerja. Okey, antara kelemahannya, kemungkinan tidak membawa idea-idea baru. Okey, sebab mungkin orang yang sedia ada ataupun orang dalam syarikat ni dia dah tahu dah. Okey, kalau kita tak bagi idea macam ni sekian-sekian, okey, so mungkin idea baru tu tak keluar. Okey, yang kedua, kelemahan dia akan berlakunya kekosongan jawatan. Okey, maknanya bila seseorang tu dilantik untuk naik pangkat, okey, akan wujud kekosongan jawatan lama dia tu, dan menurut saya semua manusia perlu mengisi jawatan yang lama tu dengan orang yang baru. Yang ketiga, kelemahan dia adalah pengetahuan stereotip, iaitu pekerja yang lama berkhidmat dalam syarikat mungkin akan mempunyai pengetahuan yang sama sahaja. Okey, tak ada benda-benda baru yang kau tadi bawa masuk. Kaedah penentuan keperluan sumber manusia yang kedua ialah meramal sumber luaran. Okey, sumber luaran merujuk kepada calon luar organisasi. Mungkin terdiri daripada pelajar-pelajar yang baru menamatkan pengajian ataupun calon-calon menganggur di luar lah. Okey, boleh diperoleh melalui periklanan, agensi perunding atau data dari universiti ataupun bantuan pekerja sedia ada. Okey, maknanya mungkin recommend daripada pekerja-pekerja yang sedia ada dalam organisasi. Okey, so kelebihan kita ambil sumber luaran ni, yang pertama dapat melahirkan idea-idea baru. Okey, so banyak idea baru yang boleh digunakan. Okey, mungkin disebabkan kata pekerja ni baru first time bekerja di ataupun memasuki pekerjaan, so mungkin ada idea-idea yang mungkin datang daripada pengalaman sebelum-sebelum ni, so dibawa masuk dalam syarikat. Yang kedua, kemahiran baru. Okey, so kemahiran yang dimiliki oleh calon-calon luar ni akan dibawa masuk, dan juga semangat. Okey, biasanya pekerja baru ni akan lebih bersemangat untuk bekerja. Okey, antara kelemahan sumber luaran, okey, kita memerlukan program induksi, iaitu untuk penyesuaian di tempat kerja. So kita kena laksanakan program induksi kepada pekerja-pekerja baru, terutamanya yang datang daripada sumber luaran. Okey, mengambil masa yang lama untuk memahami budaya organisasi. Okey, sebab iklim dan juga budaya baru. Okey, so pekerja ni memerlukan masa untuk memahami. Dan yang ketiga, kelemahan dia adalah melibatkan kos yang tinggi, iaitu kos dari segi perbelanjaan iklan, program induksi dan sebagainya. Okey, kaedah yang ketiga ialah carta pergantian, iaitu satu teknik peramalan sumber manusia yang menghuraikan struktur sesebuah organisasi berkaitan dengan pelbagai pekerjaan, pengurusan dan profesional. Okay, setiap kedudukan pekerja yang wajib diganti perlu dikenal pasti berserta dengan maklumat-maklumat seperti yang pertama, potensi untuk kemajuan pengalaman, kemahiran bagi memenuhi syarat pekerjaan, maklumat berkaitan gender dan juga umur untuk tujuan pelbagaian pekerjaan dan juga persaraan, dan carta pergantian perlu dikemaskini sepanjang tahun dengan mengambil kira aspek pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan ciri-ciri lain lah. Okey, so kaedah ni merupakan satu kaedah carta di mana setiap pekerja tu dia ada jawatan dia. Okey, dia ada jawatan, dia ada skop tugas dia, dari segi penghuraian kerja dan juga spesifikasi kerja. Okey, so maknanya jika berlaku kekosongan, okey, so kita perlu isi sesuatu jawatan bahagian mana yang kosong tadi tu. Okey, jadi bahagian sumber manusia ni dia kena sentiasa update lah. Okey, berkaitan dengan kata pekerja-pekerja ni. Okey, mana part yang kosong, mana part yang dah penuh dan sebagainya. Okey, tujuan dia supaya kita nak pastikan perjalanan organisasi ni berjalan dengan lancar. Kaedah penentuan keperluan sumber manusia yang terakhir adalah inventory kemahiran, iaitu merupakan pusat pengumpulan data pekerja yang mengandungi aspek kemahiran, kebolehan, minat kerjaya, pengalaman kerja. Okey, selain itu, maklumat yang terdapat dalam inventory kemahiran adalah seperti berikut. Okey, sejarah kerjaya, pengalaman kerja, pendidikan, kemahiran bahasa, program latihan yang diikuti,
tanggungjawab luas, sejarah penilaian, hubungan antarabangsa dan sebagainya lah. Okey, maknanya setiap pekerja dia akan ada data-data dia. Dan data dia ni akan disimpan oleh bahagian sumber manusia. So sejarah lah daripada permulaan dia berkhidmat, sehinggalah yang terkini dan sebagainya. Antara kegunaan inventory kemahiran dan inventory kemahiran ni biasanya kita akan gunakan untuk tujuan yang pertama, kenaikan pangkat. So kita akan cek balik data-data, adakah dia ni layak untuk naik pangkat atau tidak. Ataupun yang kedua digunakan untuk menjalankan projek tertentu. Mungkin kita ada special project dan sebagainya, so kita akan cari pekerja-pekerja yang betul berkelayakan. Berdasarkan inventory kemahiran yang kita ada. So kita kena pastilah yang mana bersesuaian pekerja yang mempunyai rekod yang bagus, mungkin dia akan handle untuk projek tertentu tu. Yang ketiga untuk pemindahan. Mungkin buka cawangan dan sebagainya, so kita nanti pengurus. So kita akan tengoklah data yang mana pekerja yang bagus dan sebagainya. Ataupun yang terakhir sekali digunakan untuk aliran perubahan demografi pekerja. Itu yang keempat. Tajuk solusinya ialah faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia. So kita akan tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sama ada kita nak ambil pekerja ataupun tidak. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penentuan keperluan sumber manusia. Yang pertama ialah perubahan teknologi, yang kedua perubahan sosioekonomi, yang ketiga pertumbuhan perniagaan, yang keempat permintaan perkhidmatan dan yang terakhir sekali ialah penamatan perkhidmatan. Jom kita tengok huraian untuk setiap faktor-faktor yang berikut. Yang pertama ialah perubahan teknologi. Perkembangan dan penggunaan teknologi baru membawa perubahan keperluan sumber manusia dalam organisasi. Pengurusan sumber manusia perlu merancang dan menyediakan sumber manusia yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Seperti mana kita tahulah, teknologi ni berubah dari semasa ke semasa. Bila berlaku perubahan-perubahan ni, ia memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran untuk mengendalikan teknologi-teknologi yang baru tersebut. Jadi, pihak pengurusan sumber manusia perlu memastikan pekerja yang dia ada ni mampu menggunakan teknologi tersebut. So, dia kena bawa lah pergi ke kursus ataupun latihan dan sebagainya bagi mengendalikan teknologi yang bakal dibawa masuk. Dan didedahkanlah dengan teknologi-teknologi yang bakal digunakan. Yang kedua ialah perubahan sosioekonomi. Perancangan sumber manusia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi semasa, faktor demografi, tahap pengetahuan, kemahiran pekerja dan penglibatan golongan wanita dalam sektor pekerjaan. Ini di bawah sosioekonomi lah. Sebagai contoh, kalau kata ekonomi, apabila keadaan ekonomi meningkat, permintaan meningkat. Jadi keperluan untuk mengambil lebih pekerja tu tinggi. So kalau kata dari sudut ekonomi, jika ekonomi berkembang, so permintaan untuk produk akan meningkat. So permintaan meningkat akan menyebabkan pekerja pun yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut pun akan tinggi. Jadi semua manusia perlu mengambil pekerja yang lebih. Faktor yang ketiga ialah pertumbuhan perniagaan. Perniagaan boleh berkembang sama ada dengan membesarkan perniagaan sedia ada atau membuka cawangan lain di dalam ataupun di luar negara. So sekiranya perniagaan ini berkembang dengan maju, sudah pastilah permintaan terhadap kerja itu akan meningkat dan akan berlaku pengambilan pekerja-pekerja yang baru. Yang keempat, permintaan perkhidmatan. Ada sesetengah sektor pekerjaan yang masih berlaku ketidakcukupan sumber tenaga kerja yang menyebabkan permintaan tenaga kerja dalam sektor tersebut semakin meningkat. Sebagai contoh, sektor pembinaan, peladangan, perubatan dan sebagainya. Sebab tu dah kita tengok, orang kata macam sektor pembinaan, rumah-rumah banyak dibina dan sebagainya. Ini memerlukan pekerja yang lebih. Bila permintaan buruh terhadap sektor tersebut meningkat, so kita perlukan pekerja yang lebih. Itu faktor lah kalau kata syarikat kita terlibat dalam industri pembinaan contohnya. So sudah tentulah
permintaan terhadap tenaga buruh tu akan meningkat dan kita akan sentiasa ambil pekerja-pekerja yang baru. Ataupun contoh lain, penggunaan komputer dalam aspek perusahaan akan menyebabkan permintaan yang tinggi dalam bidang kemahiran komputer. Kita tengoklah semua syarikat memang menggunakan komputer. So, memang keperluan untuk mengambil pekerja-pekerja yang berkemahiran dalam bidang komputer. Dan faktor yang terakhir ialah penamatan perkhidmatan. Penamatan perkhidmatan ialah satu keputusan yang diambil untuk menamatkan kontrak kerja antara pekerja dan pihak majikan. So dia ada beberapa cara lah. Kenapa seseorang pekerja tersebut ditamatkan perkhidmatan? Mungkin disebabkan persaraan wajib ataupun mungkin secara sukarela dan masalah kesihatan. So bila berlaku penamatan perkhidmatan, orang yang pencen ni pekerjaan dia perlu diganti dengan orang yang baru. So akan berlaku permintaan untuk melantik orang yang baru. So itu saja untuk video yang kedua pada kali ini. So terima kasih dan jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share video ini kepada kawan-kawan. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi untuk next video pada tajuk-tajuk yang lain.